Saudara, pilihan raya yang akan kita hadapi pada 12 hari bulan Ogos ini bukan nak tukar kerajaan pusat. Ini satu benda yang dimainkan oleh kawan-kawan di sebelah sana. Tak ada kena-mengena langsung dengan nak menukar kerajaan pusat. Kita nak tentukan siapa yang akan terus kekal memerintah di negeri Selangor, siapa yang akan memerintah di negeri Sembilan, di negeri Kedah, di Pulau Pinang, di Kelantan dan Terengganu. 6 buah negeri ini saja. Tetapi tuan-tuan, untuk tuan-tuan membuat keputusan, saya nak pesan satu benda. Kalau kita hari ini dah tahu selepas pilihan raya, kerajaan yang akan berada di peringkat pusat ialah kerajaan perpaduan. Apa kejadahnya tuan-tuan kita nak tukar kerajaan hari ini? Kita nak kelantankan Selangor yang dah cukup molek, cukup cantik di bawah pemerintahan Datuk Seri Amiruddin ni tuan-tuan. Tak ada sebab. Hari ini saudara saya nak beritahu tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana kita hari ini tuan-tuan mempunyai kerajaan perpaduan sebagai pemerintah negara ini. Dengan adanya gabungan di antara 19 parti politik, inilah satu parti yang cukup stabil saudara. Cukup stabil. Kenapa saya kata cukup stabil? Kerana hari ini saudara, kalau misalnya kita tak sempat nak buat apa yang dipanggil sebagai akta anti lompat parti, sebaik saja BN memenangi 30 kerusi, ada 10 orang wakil rakyat daripada BN telah dipengaruhi oleh bekas ahli kita Isyamuddin Tun Hussein untuk memberikan sokongan kepada manusia bernama Muhyiddin Yassin. Saya nak beritahu saudara, kalau misalnya tidak ada akta anti lompat parti, tidak ada aku janji yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak calon Barisan Nasional ini, saudara, hari ini yang akan jadi Perdana Menteri ialah Muhyiddin Yassin. Tapi nasib baik tuan-tuan, kita beritahu dengan 10 orang ni, kamu sedar tak bahawa kamu dah tanda tangan aku janji, dan sekiranya kamu memberikan aku janji kepada orang lain, kerusi kamu tu secara automatik kosong dan kamu kena berhadapan dengan pilihan raya semula. Kelang kabut saudara semua orang ni, dan mereka akhirnya tuan-tuan menarik balik SD yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Persoalannya, kalaulah dia berjaya bentuk dan belum ada akta anti lompat parti yang membolehkan individu-individu ahli-ahli parlimen kita dicuri dengan menggunakan scheme of things Muhyiddin Yassin, tuan-tuan, hari ini kerajaan yang berjaya dibentuk oleh Muhyiddin ialah sebanyak 115 orang saja. Dan kerajaan ini saudara, hampir majoriti dia adalah kaum Melayu Bumi Putra saja dan tidak langsung mengambil kira masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk ini tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, apa akan jadi pada negara ini. Tuan-tuan, bila Muhyiddin bentuk kerajaan melalui pintu belakang langkah Sheraton, kerajaan dia dapat mandat 114 orang. Stabil tak stabil kerajaan ni? Tak stabil. Akhirnya dia terpaksa berundur diri, betul tak? Bila dia digantikan oleh Ismail Sabri, kenapa Ismail Sabri dipilih oleh Muhyiddin untuk menggantikan dia? Pertama, dia kena tanda tangan 17 perjanjian, 17 perkara. Dan kedua, kerana Ismail Sabri diyakini dapat menjaga kepentingan mereka. Mereka cukup takut semua sekali kes-kes jana wibawa dan sebagainya dibuka oleh orang lain, seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim buka hari ini tentang kes jana wibawa, buka tentang apa yang berlaku, mereka mendapat dana daripada proses menaikkan cabutan special draw daripada 8 kali ke 22 kali. Mereka dapat duit judi untuk pilihan raya. Tuan-tuan, yang ini mereka takut tuan-tuan. Itu sebabnya Muhyiddin dengan rela hati memberikan kursi kepada Ismail Sabri. Tuan-tuan, kalaulah keadaan di zaman Muhyiddin dan Ismail Sabri
114 itu tuan-tuan tidak stabil. Bagaimana tuan-tuan saudara keadaan nak stabil lepas pilihan raya? Kita hanya ada sebuah kerajaan yang ada majoriti 115 kursi. Takkan stabil. Bila tak stabil saudara, apa akan jadi? Pelabur tidak akan berani letak duit di dalam negara ini. Betul tak betul? Kerana mereka tahu tuan-tuan, letak duit di Malaysia ini sama macam letak duit di dalam sebuah syarikat yang bakal bankrupt. Letak duit di dalam sebuah syarikat yang CEO-nya boleh ditukar bila-bila masa. Keadaan ekonomi syarikat tidak stabil. Pemimpin-pemimpin, management, top management syarikat bila-bila boleh berubah. Itu sebabnya saudara, saya beritahu tuan-tuan, kita harus bersyukur kepada Allah SWT kerana mereka tak diberikan kuasa. Kerana kalau mereka diberikan kuasa saudara, saya yakin foreign direct investment yang hari ini berjaya dibawa masuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan masuk ke dalam negara ini. Betul tak betul? Kalau foreign direct investment, pelaburan langsung asing tak masuk dalam negara ini, macam mana kita nak pulihkan kedudukan ringgit Malaysia? Macam mana kita nak pulihkan bursa saham Kuala Lumpur? Macam mana kita nak pulihkan saudara peluang-peluang perniagaan bagi sektor ekonomi SME ataupun small and medium industries? Saudara, macam mana kita nak kembalikan kegemilangan Malaysia sebagai sebuah negara yang dipanggil sebagai the Tiger of Asia? Hari ini kita jadi pussycat silap-silap tuan-tuan. Saudara, hari ini mereka mainkan lagi. Mereka kata kalau kalah 6 buah negeri ini saudara, maka kita akan ada sebuah kerajaan baru bulan 8, paling lambat bulan 11. Malah ada yang kata kita sanggup bubarkan PAS kalau misalnya Anwar masih menjadi Perdana Menteri pada bulan 8. Saya nak tengok tuan-tuan, percaya cakap saya, bulan 8 ke bulan 9 ke bulan 11 ke, Datuk Seri Anwar tetap jadi Perdana Menteri dan mereka takkan bubarkan parti mereka. Sebab apa saya kata Datuk Seri Anwar akan jadi Perdana Menteri terus sehingga pilihan raya umum yang ke-16? Sebab kita dah tutup rapi tuan-tuan. Saudara, yang cakap nak ambil alih kerajaan ini, berapa kursi dia ada? Dia hanya ada 74 kursi. Datuk Seri Anwar hari ini jadi Perdana Menteri, berapa orang yang angkat dia? 148. Dah terbukti ke belum? Sudah. Bila mana Haji Hadi duk kata tak cukup kita dah cukup jumlah. Datuk Seri Anwar selepas angkat sumpah, dia pun cakap, mari kita adakan undi percaya. Kalau betul PAS bersatu ada cukup jumlah, kita nak tengok boleh tak mereka nafikan hak Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Maka dibuat undi percaya tuan-tuan. Bila dibuat undi percaya, kita bagi peluang untuk Perikatan Nasional membuktikan mereka cukup jumlah itu. Betul tak betul? Ada dia menang? Mereka kalah. Datuk Seri Anwar mendapat 148 kursi, 2/3 majoriti. Maknanya yang menentang Datuk Seri Anwar ni tuan-tuan hanya 1/3, hanya 74 orang. Di mana datang logiknya mereka kata mereka boleh tukar kerajaan? Pertama saudara, mereka ada 74. Hari ini yang mereka duk harap sangat, kalau kalah ni na'udzubillah min zalik, kita tahu, kita mempunyai keyakinan busuk-busuk pun 3 wajib kita menang. Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Setuju? Kalau ada rezeki Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, insya-Allah saudara. Kelantan mungkin susah sikit, tapi tidak ada yang mustahil. Betul? Kedah hari ini dengan perangai Sanusi tidak mustahil juga kita boleh rampas Kedah. Betul tak betul? Begitu juga dengan negeri Terengganu. Bila kita londehkan, kita dedahkan bagaimana tanah-tanah di negeri Terengganu dijual oleh Menteri Besar PAS daripada zaman Haji Hadi sehinggalah zaman Samsuri diberikan kepada kroni-kroni PAS, termasuk anak bini dia tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan, tak ada apa yang mustahil, kita boleh dapat ke semua sekali 66 insya-Allah saudara. Tetapi saudara, katalah worst case scenario mereka berjayalah membuat kita tewas. Tak tewas 4 tak dapat separuh, kita tewas katalah 4-2.
mereka yakin mereka boleh tolak kepimpinan UMNO. Saya nak beritahu saudara, hari ini UMNO already decided. Apa jadi pun kita tak nak budaya rasuah yang diamalkan oleh Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lepas menjadi budaya yang ditularkan ketika pemilihan UMNO untuk memilih jawatan presiden dan timbalan. Maka 95% lebih perwakilan Perhimpunan Agung UMNO memutuskan bahawa kita nak kekalkan presiden dan timbalan. Kita tak nak bila berlaku jawatan presiden dan timbalan dipertandingkan. Maka apa yang Perikatan Nasional ada tuan-tuan dengan duit yang dia sakau, dengan jana wibawa, dengan duit judi ni tuan-tuan, dia akan pam kepada calon-calon pengkhianat dalam UMNO. Yang ini yang kita takut. Itu sebab lebih 140 ketua bahagian mencadangkan supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Ini maknanya tuan-tuan dah ditutup rapi. Presiden timbalan mereka tak boleh kacau. Mereka cuba lagi. Mereka cuba tawan jawatan naib presiden. 2 kita menang, 1 dah terlepas kat dia, tak apalah. Saudara, mereka cuba tawan MKT. Alhamdulillah 1-2 je yang dapat kat belah dia. Tetapi alhamdulillah hari ini daripada presiden timbalan, naik presiden termasuk dengan MKT, kita bersatu hati no matter what happen during this 6 pilihan raya negeri tuan-tuan. Kita tetap bersolidariti bersama Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai presiden UMNO. Dia punya kedudukan tidak boleh diancam. Bila kedudukan dia tidak boleh diancam tuan-tuan, hasrat PAS bersatu untuk melihat perubahan pucuk pimpinan UMNO tidak akan berlaku. Sebab apa dia nak ubah pucuk pimpinan UMNO? Kerana ada satu benda kuasa yang ada yang boleh menukar kerajaan, iaitu kuasa yang ada pada presiden UMNO atau pemangku presiden UMNO. Sebagai pemangku atau presiden UMNO, beliau adalah pengurusi Barisan Nasional, dan setiap wakil rakyat Barisan Nasional sudah memberikan aku janji untuk memberikan kuasa kepada pengurusi Barisan Nasional untuk memutuskan dengan parti mana dia nak bentuk kerajaan dan siapa yang nak dipilih sebagai ketua kerajaan, iaitu Perdana Menteri. Maknanya saudara, nak tukar presiden timbalan gagal, naik presiden gagal, nak tukar MKT gagal. Kalaupun kita kalah teruk pilihan raya kali ini saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, kita ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO sudah bersolidariti. Kita tahu ini bukan satu tugas yang susah. Kita lawan Pakatan Harapan sekian lama, betul tak betul? Dan kita yakin memang ada sedikit halangan untuk yakinkan ke semua ahli UMNO untuk menerima pakatan baru ini. Itu sebabnya saudara, kita yakin walaupun sukar untuk 6 buah negeri ini kita tawan semua, tetapi percayalah saudara, kita masih ada 4 tahun setengah untuk yakinkan rakyat bahawa tidak ada masalah bila BN bekerjasama dengan PH. Kita boleh perintah negara ini dengan sangat baik, betul tak betul? Kedudukan Islam, hak istimewa Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu tetap akan dijaga seperti mana yang telah diikrarkan sendiri oleh YB Anthony Loke, iaitu Setiausaha Agung DAP saudara. Dan selagi UMNO ada di dalam itu, kita akan pastikan tuan-tuan, peluang mereka untuk mengganggu gugat kerajaan perpaduan ini tidak akan tercapai tuan-tuan. Itu sebab bagi mereka yang hari ini masih bermimpi nak tukar kerajaan, saya nak beritahu satu je. Kalau 30 wakil rakyat ini daripada UMNO, dia tak boleh tawan tuan-tuan. Saudara, macam mana dia nak bentuk kerajaan dengan 74 yang dia ada? Kalaupun dia dapat 30 solid, dia masih lagi ada hanya 104 kursi. 104 kursi tuan-tuan. Saudara, kalau campur GRS daripada Sabah sekalipun, baru 110 kursi. Masih tak boleh bentuk kerajaan. Kalau dia dapat pujuk, katalah muda satu, tarik, sokong dia, masih 111. Boleh tak bentuk kerajaan? Tak boleh. Dia perlukan
kawan-kawan kita yang pernah ditipu dulu, kononnya BN nak bersama dengan Perikatan Nasional. Maka saudara, Abang Jo pada ketika itu ingat benda ni betul, maka dia mula mengumumkan dia nak bersama. Tetapi alhamdulillah, hari ini Abang Jo solid bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul tak betul? Selain daripada itu tuan-tuan, bila mana Abang Jo pada peringkat awal ditipu oleh Hishamuddin Tun Husin, pada ketika itu saudara, saya nak beritahu, pada ketika itu ada 8 wakil rakyat daripada kawan-kawan Dayak kita telah mengambil keputusan kalau mereka teruskan bersama dengan Perikatan Nasional, yang 8 orang Dayak ini tidak akan bersama. Maknanya GPS pun boleh berpecah kalau misalnya GPS bersama dengan Perikatan Nasional. Itu sebabnya saya nak beritahu dengan rakyat Malaysia, peluang untuk Perikatan Nasional untuk mengubah Perdana Menteri sudah tertutup rapi. No way tuan-tuan, no way. Dan Datuk Seri Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri saudara, sekiranya diizinkan oleh Allah SWT, bahawa hayat dia tu insya-Allah sampai ke pilihan raya umum ke-16. Itu sebab saudara, dengan kedudukan sebegini, kita mempunyai sebuah kerajaan yang kuat untuk bawa masuk foreign direct investment. Kita mempunyai Datuk Seri Anwar yang mempunyai pengalaman dan mempunyai networking saudara yang cukup hebat di peringkat antarabangsa. Kalau ada satu-satunya manusia di Malaysia ini yang boleh bawa pelabur masuk, yang boleh memulihkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara jiran, bukan macam Mahathir, dia cari gaduh dengan India, dia cari gaduh dengan European Union, dia cari gaduh dengan rakan-rakan di China. Habis rosak tuan-tuan. Jadi saudara, hari ini bagi memastikan tuan-tuan kerajaan ini terus dilihat stabil, rakyat negeri Selangor kena pastikan pada tanggal 12 hari bulan Ogos ini kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat. Jangan ada was-was. Tak kira lah kita Melayu ke, India ke, China ke, Kadazan ke, Dusun ke, Sabah ke, Sarawak ke, orang apa sekalipun, kita rakyat Malaysia. Betul? Kita pastikan kalau yang bertanding itu Barisan Nasional, kita undi Barisan Nasional. Kalau di sini yang bertanding itu atas tiket Pakatan Harapan, saudara David Chong, sahabat lama saya ni tuan-tuan, maka kita pastikan kita undi Pakatan Harapan. Boleh? Boleh? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.